Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam. Lama betul tak buat video. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang share cerita saya di mana-mana media sosial, jangan lupa tag saya dekat aku Ikmal Hanif. Dan jangan lupa hashtag kita Tim Puaka guys. Malam ni ada satu cerita yang baru berlaku geng. Dan benda ni berlaku semenjak dibenarkan untuk rentas negeri balik kampung geng. Berada ni balik kampung, naik motor besar. Ada something happen geng yang membuatkan dia trauma geng. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa untuk bantu saya follow saya punya social media dekat bawah. Dan kalau korang perhatikan di bahagian chat dekat sebelah, ada satu ikon duit. Ting. So ikon duit tu, kalau ada yang nak memberi kepada saya, ada super chat, ada macam-macam lagi lah, bolehlah sumbangkan. Kalau tak ada, tak apa, aku tak marah, tak pukul. Jangan cakap aku pukul, tak pukul geng. Tapi ada beri, terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan murahkan rezeki awak, panjang umur, murah rezeki guys. Sebelum aku mulakan cerita, minta maaf geng, lama betul tak buat video. Sebenarnya aku dah nak buat video, tapi aku balik kampung hari tu dah 3 hari geng tunda. Lepas balik kampung, aku balik sini semula, aku tertinggal barang geng. Aku tertinggal bateri kamera. Tak pasal-pasal, kena tunggu mak aku post dulu bateri, baru boleh buat video geng. Jadi minta maaf guys sebab lama tak buat video. Dan insyaAllah start pada malam ni, kita akan teruskan video kita, cerita kita yang korang nanti-nantikan, yang korang tunggu-tunggukan selama ni geng. Tak nak sembang panjang-panjang, tak nak sembang berat-berat. Jom kita tukar lampu merah kita sebelum kita mulakan story puaka pada malam ni. Dan cerita pada malam ni bertajuk Pocong Jalan Felda. Boom. Tahu terkejut? Yang cerita dekat aku ni, nama dia Ijat geng. Ijat ni umur 24 tahun. Dan waktu Perdana Menteri umum, kita dibenarkan untuk rentas negeri. Korang boleh rentas negeri sesuka hati korang, ikut korang nak pergi mana sekalipun. Time tu Ijat pun terus fikir, nak balik kampung ni, dah 2 tahun tak tengok mak ayah. Entah-entah mak aku dah tak kenal aku siapa. So Ijat pun terus nak balik kampung dia yang berada di Johor guys. Hari tu, hari Jumaat, dia tengoklah dekat Waze, nak tengok berapa jauh perjalanan nak ke kampung tu, sebab confirm akan jam geng, lagi-lagi time weekend. So bila dia buka Waze, dia tengok-tengok, oh mak ai, perjalanan yang sepatutnya 3 jam jadi 3 hari geng. Taklah 3 hari, tapi jauh lah memang, daripada 3 jam tu jadi 9 jam geng, sebab jam nak ke Johor sana. Time tu pukul 4 petang. Si Ijat pun fikir, ush, ni mesti orang berpusu-pusu nak balik office, lepas tu nak pergi balik kampung. Tak apalah, aku lepak, minum, tidur dulu. Malam nanti baru aku gerak. Lagipun aku bawa motor besar, confirm laju, cepat sampai punya. So pukul 9 malam, member tu tengok lagi dekat Waze, oh jam lagi ni, teruk betul jam Tak apa, aku relax dulu. Penat lah, nak tidur kejap lah. Member pun tidur. Lalu si Ijat pun terkejut, lalu terseduh, sedar-sedar dah pukul 2 pagi guys. Member terus bangun, panik geng, tengok, aduh dah pukul 2 pagi, macam mana nak balik ni? Ini kalau balik malam-malam jadi apa-apa dekat aku ke? Tapi kalau dipikirkan balik, better aku gerak je pukul 2 pagi. At least 2 pagi ni, bila tengok dekat Waze, kereta masih ada jam, tapi tak teruk. At least highway tak sunyi lah. Okay, so tak apalah, aku balik 2 pagi ni, and hopefully tak ada apa-apa. Lagi satu, kalau aku tunda balik esok, confirm esok lagi jam, sebab esok dah weekend. Tak apalah, balik je lah malam ni. So dia pun siapkan diri, packing barang, letak atas motor. Dia pakai jaket dia pun naik motor besar dia. Dia start lah motor besar dia, pem. Motor besar tak bunyi macam tu. Dia start motor besar dia, semput. So bila dah start motor tu, dia teruslah baca doa naik kenderaan. Dia mulakanlah perjalanan daripada Kuala Lumpur
Lumpur ke Johor guys. Masa mula-mula perjalanan tu memang tak ada apa-apa, memang everything is good, everything is fine. Sebab atas jalan pun ada banyak kereta yang lalu lalang nak balik kampung geng. So tak ada lagi risau sangat. And that time jam dah pukul 2.30 pagi macam tu. Dia pun bawa lah motor macam biasa, vroom punya vroom. Sedar-sedar dah lintas Selangor, dah lintas Seremban, dah nak masuk Melaka geng. Dah nak masuk kawasan Johor time tu. Dan waktu itulah tiba-tiba ada benda jadi geng. Di mana dekat highway tu tiba-tiba jam teruk. Dan bila tengok dekat Waze, dekat depan ada accident geng. Memang jam teruk, memang kadang-kadang kereta gerak tak gerak. Dan walaupun si Ijat ni naik motor, tetap dia takut nak ke depan sebab motor pun bersesak-sesak nak lalu guys. Dan Ijat pun fikir, uish, jam dah lambat ni, dah lewat ni, aku pun dah penat. Ini kalau aku layan jam ni entah-entah sampai lepas subuh ni. Macam mana macam mana nak buat ni? Dia pun tengok Waze, dia cari jalan alternatif. Dia fikir kalau aku lalu jalan kampung, mesti orang tak ramai ikut, mesti tak jam. Dia pun cari, nampak satu jalan kampung kena keluar daripada highway guys. Dan bila dia tengok-tengok, jalan kampung ni fun sebab jalan dia straight, tak ada apa-apa dan tak ada simptom-simptom perjalanan akan delay sebab jam. Tak fikir panjang member tu pada malam tu, dia terus exit highway, dia terus menuju kepada jalan kampung tersebut. Dan jalan kampung tu merupakan jalan Felda, di mana macam kita tahu dah, Felda ni merupakan tempat penanaman kelapa sawit. Dan jalan Felda ni memang jalan dia lurus je, kadang-kadang adalah selok-selok sikit, tapi kiri kanan kadang-kadang memang sunyi. Memang dekat kiri kanan tu yang ada hanyalah tanaman pokok kelapa sawit guys. Tapi dengan bersifat tawakal inahu, tak try tak tahu, Ijat ni terus mulakan perjalanan ke Felda tersebut. Lepas 15 minit perjalanan motor vroom tu, dia sampailah ke satu pintu gerbang tinggi yang mengatakan selamat datang ke Felda Tut. Tak boleh sebutlah nama Felda apa, kan nanti orang kampung tu tahu tak pasal-pasal aku kena baling dengan cangkul geng. So bila dah nampak Felda tu, dia pun mulakan perjalanan masuk dalam kawasan kampung tersebut. Masa memula masuk kawasan kampung tu, memang tak ada apa-apa jadi geng. Memang kiri kanan ada rumah yang menyala terang. Memang meriahlah kampung tu pada malam tu. Tapi jalan lengang, memang tak ada kereta. Yelah 3 pagi geng, orang kampung buat apa malam-malam, betul tak? So jalan lengang tu yang ada adalah barisan-barisan kabus yang menemani Ijat geng. Ijat pun ikut je lah Waze tu. Dan daripada kawasan perkampungan yang ceria, yang bersinar-sinar bagai mentari, tiba-tiba Ijat mula memasuki satu kawasan yang gelap, di mana macam aku cakap tadi, kiri kanan dia merupakan pokok kelapa sawit geng. Memang lampu jalan pun kalau ada selang-seli, ada 100 meter tak ada, lepas tu ada balik. Dan kalau ada lampu jalan pun belum tentu menyala geng lampu jalan tu. Dalam hati si Ijat ni dah takut berdebar-debar, dodak. Dia fikir, ya Allah, ya Tuhanku, bahaya jalan ni, jadi apa-apa dekat aku, sesat jauh ni, ya Allah. Tapi disebabkan dia tengok Waze tu, lagi 30 minit kau jalan je straight, nanti sampai rumah engkau. Diteruskan juga geng, tak fikir panjang, dia pejam mata, dia bawa je motor. Taklah pejam mata, itu metafora, kau faham tak? Dia macam, dia beranikan diri, dia bawa straight je. Tapi Ijat pelik geng, sebab sepanjang dia duduk dekat Johor ni selama 24 tahun, tak pernah dia nampak jalan ni, tak pernah dia tahu jalan ni wujud. Dan pada malam tu memang jalan yang Ijat lalu ni kosong, tak ada kereta, tak ada motor, burung pun tak ada, lembu pun tak ada geng. Dan bila makin lama makin ke dalam, kalau tadi dekat depan tu adalah lebih kurang dalam 500 meter nampak sebiji rumah, tapi bila makin lama makin ke dalam, sebiji rumah pun tak nampak. Yang ada hanyalah pokok-pokok kelapa sawit. Dalam kegelapan malam dan hanya bertemankan lampu motor, Ijat teruskan perjalanan vroom. Dan tiba-tiba Ijat ternampak geng, betul-betul di hadapan, dekat atas jalan, tengah-tengah jalan ni jalan, ni ada line jalan kan yang putus-putus tu. Dekat area line jalan tu geng, Ijat ternampak seperti macam ada benda berbungkus sedang terbaring atas jalan. Ijat time tu tak fikir apa, dia fikir, ini maybe ada lori-lori kelapa sawit terjatuhkan barang kot,
Terkejut geng, terkejut. Aku ingat ada orang sebelah aku, tapi rupanya lampu geng. Ya Allah. Hei, yang bukan-bukanlah awak ni. Terkejut geng. Masa tu Ijat dia dah lupa cerita aku. Masa tu Ijat jalan straight. Dekat tengah-tengah jalan tu dia nampak ada satu bungkusan putih geng. Ini time ni Ijat tak fikir apa-apa. Dia fikir mesti ada lori kelapa sawit ke apa terjatuhkan barang. So Ijat pun buat bodoh, dia teruskan perjalanan geng. Sebab dari jauh nampak macam plastik sampah, plastik yang entah apa-apalah, buku bungkus, tak fikir apa-apalah. Tapi lebih kurang dalam 100 meter macam tu, 50 meter macam tu, Ijat seakan-akan ternampak yang bila makin lama makin dekat, benda atas jalan tu seakan mula membentuk sesuatu. Dan ia membentuk seperti sekujur tubuh yang sedang baring atas jalan. Dan bila makin lama makin menghampiri, jelas kelihatan yang atas jalan tu bukan plastik sampah geng, tapi yang atas jalan tu merupakan jenazah yang berbungkus dengan kain kafan. Ijat time tu dah gelabah geng. Dia fikir dalam hati dia, uish, ada orang nak prank aku ke ni? Tiba-tiba malam-malam nampak benda ni pula dekat atas jalan. Ini mesti budak-budak kampung nak prank ni. Tapi dalam hati dia dah rasa nervous, gelisah geng. Bila makin dekat dengan benda tu, Ijat pun makin pula throttle dia makin laju, bawa kemain laju dan melintasi bungkusan jenazah tersebut. Time ni Ijat antara dua, dia fikir, uish, nak pusing balik ke nak teruskan perjalanan? Tapi kalau pusing balik macam 2 kali kerja, kena lalu jalan yang sama. Kalau dekat depan 20 minit aku dah sampai, so aku teruskan jugalah. Time tu Ijat tengok dekat cermin sisi dia, nak tengok ada lagi tak benda tu dekat belakang. Dan bila Ijat tengok dekat cermin sisi, tak ada, benda tu hilang. Time ni bulu-bulu Ijat dah naik guys. Dan dia teruskan perjalanan. Beberapa kilometer lepas tu, lagi sekali geng, dalam kegelapan malam, Ijat ternampak betul-betul di tengah-tengah jalan ada bungkusan putih tadi tengah baring geng. Time ni dalam otak Ijat, dia fikir, wish, ini confirm prank. Ini bukan apa-apa, tapi ini orang nak prank aku ni. Ataupun ini salah satu cara-cara orang nak merompak. Yelah, nanti aku nampak benda tu, mesti aku akan berhenti. Masa aku berhenti, mana tahu dia datang rompak aku ke, dia datang rogol aku ke. Aku ni adalah jantan teruna idaman ramai. Fikiran Ijat fikir macam tu lah that time. Tapi bila makin mendekat, Ijat mula perlahankan motor sebab nak tengok dekat bungkusan yang seperti sekujur tubuh tu apa sebenarnya. Dan bila dia makin dekat, dia perlahankan motor, dia intai ke bawah. Dah nampak geng, member tu terus pulas throttle laju-laju. Nak tahu tak Ijat nampak apa? Masa Ijat perlahankan motor, dia pandang atas jalan, Ijat nampak yang sedang terbaring tu merupakan sekujur tubuh yang berbalut seperti jenazah geng. Tapi kain dia usang, ada kesan-kesan tanah. Dan nampak di balik kain tersebut ada satu wajah hitam, mata dia terbeliak putih. Malam tu Ijat tahu yang malam tu dia bukan terserempak dengan prank geng. Malam tu Ijat terserempak dengan pocong. Member time tu press motor tak nak kalah geng. Kalau ada Superman time tu dekat sebelah, Superman kalah dengan Ijat geng. Ijat laju gila geng. Tapi selaju-laju motor Ijat, laju lagi benda yang berbungkus tadi geng. Di mana lepas Ijat tekan minyak tu, betul-betul di hadapan dia lagi sekali geng, di atas jalan tengah-tengah. Tadi baring kan, sekarang dia tengah berdiri. Elok je berdiri tengah-tengah jalan geng. Dan bila Ijat nampak benda tu, Ijat cuba untuk tak endahkan. Dia bawa motor laju-laju, selaju mungkin melintasi benda tu, laju.
kena tangkap. Kau tak nanti Ijat sampai ke dinding. So bila Ijat nampak benda tu, dia laju lintas benda tu. Dan bila Ijat intai dekat cermin sisi, hilang geng, gaib. Dan memang dikatakan bahawa benda ni adalah merupakan lembaga yang paling laju di dunia. Kalau ada persatuan hantu-hantu Malaysia, dia menanglah lumba lari geng. Sebab dia tak melompat, dia gaib. Lepas tu apa jadi? Lepas benda tu gaib, Ijat terbau sesuatu yang sangat-sangat busuk. Bau payau, bau tengek, bau yang menyakitkan hidung sampai terasa dalam mulut. Memang bau kaki lah geng, senang cakap. Time tu Ijat fikir satu je. Dia fikir, uish, benda ni tumpang aku ke? Tapi dia intai dekat belakang, intai dekat cermin, tak ada pun, tak ada benda tu. Tapi bau tu seakan mengekori dia sepanjang perjalanan guys. Ijat pun bawa motor sambil selawat, sambil istighfar. Dan dia sampailah ke rumah. Bila sampai kat rumah, dia terus hon-hon, suruh mak dia buka pintu. Mak dia pun buka pintu dalam keadaan bangun tidur. Time ni, muka Ijat memang pucat. Mak Ijat tanya, Jat, engkau okey tak Jat? Asal engkau macam pucat-pucat ni? Ijat cakap, tak ada apa mak, penat lah mak, drive jauh sangat. Ijat pun masuk dalam rumah. Bila Ijat masuk dalam rumah, mak dia tu cakap, Jat, bawa apa yang busuk ni Jat? Engkau berak dalam seluar ke Jat? Apa yang busuk sangat ni? Kau langgar binatang ke Jat? Ijat cakap, tak mak, bau ni daripada tadi mak, tak tahu bau apa. Entah-entah bau mak kot. Mak dia pula kena salah. Tapi time tu Ijat dah rasa tak sedap hati. Ijat tak nak cerita dekat mak dia sebab takut nanti mak dia takut. Ijat pun dia pusing belakang, dia nak tutup pintu pintu rumah tu kan, nak tutup pintu rumah. Dan waktu dia nak tutup pintu rumah tu, Ijat ternampak geng, benda yang sama berdiri dekat tengah jalan tadi, tengah berdiri betul-betul di halaman rumah dia, pandang ke arah Ijat. Ijat terus tutup pintu, dia kunci geng. Mak Ijat tengok je budak tu. Buan terbiat budak ni 2 tahun tak jumpa dah gila rupanya. Dan mak dia memang bising gila lah. Busuknya Jat, bau apa ni? Kau dah berapa lama tak mandi Jat? Dan bising-bising tu, ayah Ijat ni yang tengah tidur terbangun geng. Terbangun tu keluar daripada bilik. Apanya bising maknya? Apa yang bising sangat tu? Sambil pulaskan plekat. Biasalah orang tua kan. Dan dorang pun pada malam tersebut mulakanlah operasi mencari daripada mana datang bau tersebut. Ijat ni dah buka habis baju dah. Dan dekat beg Ijat tu, dia mula buang satu persatu baju Ijat. Dan terlihat dalam beg Ijat, di bawah sekali dikeluarkan ada satu kain geng. Dan kain tersebut memang berbau busuk, hancing, bau tengek, bau tupai geng. Dan kondisi dia memang dah buruk, memang bersalut tanah. Bila keluarkan daripada beg, sampai termuntah-muntah geng. Anak beranak 3 orang pada malam tu. Tapi lepas jumpa je kain tu, tiba-tiba dekat pintu rumah seakan ada bunyi ketukan yang kuat. Dia bukan bunyi kruk kruk kruk, bukan geng. Dia bunyi seakan dum dum dum. Dan time tu Ijat fikir, siapa yang ketuk pintu malam ni? Ayah dia cakap, Jat, kau tengok siapa yang ketuk pintu? Ijat pun pergilah dekat tingkap dan tepi pintu, dia intai. Dan bila dia intai, betul-betul di hadapan pintu rumah dia, terlihat benda yang berbungkus tadi tengah berdiri depan pintu rumah, tengah ketuk kepala dia dekat pintu. Buk buk buk. Ijat apa lagi geng? Dia terus tutup lansir. Dia cakap kat ayah, Ya, dekat luar ada benda ya. Ada benda tu ya. Ijat pun ceritalah apa yang jadi dekat ayah dia geng. Dan ayah dia decide, Jat, kita kena bakar benda ni Jat. Kalau dibiarkan makin melarat ni Jat. Dan bila ayah dia sebut bakar je, bunyi ketukan tu tiba-tiba senyap. Dan digantikan dengan seakan bunyi melompat dari atas siling rumah. Buk buk buk. Dan mereka pun bawalah kain tersebut ke tandas, mulakanlah bakar kain tersebut. Dan masa kain tu terbakar, memang meriah geng malam tu. Kena ketuk, ada kena ketuk tingkap, kena ketuk langsir, bukan langsir, kena ketuk tingkap, kena ketuk pintu, kena zinc tu seakan ada orang pijak. Memang bunyi bertalu-talu geng, sehinggalah kain tersebut menjadi abu. Bila kain tu jadi abu, terus bunyi tersebut hilang, bau tersebut hilang, dan gangguan tersebut pun hilang.
So that's all for tonight guys. Thank you sebab sudi dengar story puaka aku pada malam ni. Sorry geng, lama tak buat cerita. Dan pada yang balik kampung tu, hati-hatilah. Janganlah ikut jalan yang sesuka hati korang. Kau dah lama tak balik kampung, kau dah lupa jalan balik rumah. So hati-hati geng. Make sure pandu selamat, jiwa selamat. Kalau ada cerita seram, boleh sharekan dekat aku punya IG. Jangan lupa follow saya di sosial media. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Terima kasih kepada yang memberikan sumbangan kepada saya. So that's all for tonight. Mengah aku bercerita, tapi that's all for tonight. Nantikan next story saya. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.